Jadi ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, cuma saja nak tanyalah, kita dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dah dengar tak ayah anda bonda tuan-tuan dan perempuan daripada A to Z habis cerita Isra wal Mi'raj dalam bulan ni lah, dalam tahun ni. Kalau saya masa belajar dekat Hadramaut, saya dulu belajar di Hadramaut. Sebelum saya belajar di Mesir, saya pergi Hadramaut. Saya belajar di sana. Dulu masa saya belajar di sana, bila Isra wal Mi'raj ni, ulama yang baca sejarah tu. Tapi bukan ceramah, baca saja. Baca rangkap pertama, rangkap kedua, tajuk. Maknanya daripada A to Z. Daripada waktu Nabi diambil oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata, "Ya Muhammad, jom ikut." Nabi Muhammad kan duduk dengan di rumah Ummu Hani. Nabi Muhammad baring tengah-tengah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hamzah duduk sebelah kanan, Sayyidina Ja'far duduk sebelah kiri. Nabi tidur tengah-tengah. Lalu datang Malaikat Jibril. Malaikat Jibril quiz kaki Nabi SAW. Lepas tu Rasulullah SAW bangun. So pandang kanan kiri tak ada orang. Lepas tu Rasulullah tak ada. So tidur balik. Jadi kali kedua datang balik Malaikat Jibril. Kuis lagi ataupun cubit. Lepas tu Rasulullah SAW bangun. Tengok lagi kanan kiri. Tak ada apa-apa. Tidur balik. Kali ketiga datang. Cubit. Rasulullah bangun. Tengok Malaikat Jibril dah sebelah. Malaikat Jibril kata, "Ya Muhammad." Malaikat Jibril pegang sini. "Ya Muhammad, jom." Lalu Rasulullah SAW ikut. Nabi Muhammad tak tahu pun itu Isra wal Mi'raj. Sedangkan pada tahun tu dipanggil tahun Amul Huzun, tahun kesedihan Nabi SAW. Sebab diseksa ataupun diazab oleh orang Taif. Kemudian Nabi kehilangan isteri dan kehilangan bapa saudara. Barulah Rasulullah disambut oleh Allah Subhanahu Taala dengan makhluk-makhluk di langit, malaikat, para anbiya, semuanya menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah SAW pergi keluar, lalu Rasulullah SAW dibaringkan kembali. Rasulullah dibaringkan kembali di luar. Lepas tu Rasulullah SAW dibelah, operate dada Nabi SAW. Allahu Akbar. Ini operate ni, ayahanda bunda tengok tak hari ni ada operate yang kata dia pakai laser. Dia tak ada operate macam hospital punya operate. Dia laser. Ini semua dia nak ambil macam kaedah malaikat ni. Malaikat Nabi SAW dioperate, dada Nabi dibuka, dan Nabi tengok Malaikat Jibril tengah datangkan bawa air zam-zam, cuci hati Nabi SAW. Dicuci, dikatakan 4 kali cuci hati Nabi SAW. Yang keempat iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi SAW dicuci, maka diletakkan balik. Lepas tu diberikan air. 1 khamar, arak. 2 susu. 3 madu. Nabi SAW di offer 3 minuman. Lepas tu Nabi tengok ada 3 air. Rasulullah bila nak ambil je khamar, arak, tiba-tiba ada suara mengatakan, "Ya Muhammad, kalau kamu ambil arak, nescaya umatmu akan menjadi orang yang buat maksiat kepada Allah, menjadi orang yang leka pada Allah." Ada manusia tanya, hari ni punya orang lah, kalau Rasulullah dah tak pilih khamar, kenapa masih ada orang yang minum arak lagi? Kata dah, sebab orang yang benar-benar beriman di dalam di dalam maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab tu Nabi Muhammad SAW kata apa? Tidak beriman seseorang apabila dia sedang minum arak, dia meninggal dunia. Maknanya kalau ada orang Islam, minta maaf saya cakap, ini hadis ya, saya mafhumkan hadis. Kalau ada orang Islam yang nak minum arak, dia tak ada penahanan pada iman dia, dan kalau dia meninggal dunia masa tu,
maknanya dia tercabut iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ya Allah, peliharalah anak cucu cicit kami ya Allah, zuriat kami ya Allah, daripada zuriat yang minum arak satu hari nanti ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Baik. Kemudian Rasulullah SAW nak ambil madu. Lalu suara datang, ya Muhammad, kalau sekiranya kamu mengambil madu, nescaya umatmu nanti akan sibuk dengan kemewahan, akan sibuk dengan kesukaan yang melampau, sehinggakan hiburan yang terlampau sehingga melupakan Allah. Maka Nabi Muhammad SAW lepaskan, tak minum madu. Bila Rasulullah SAW minum susu, lalu malaikat Jibril kata, ya Muhammad, asabtal fitrah, kamu telah mengambil fitrah, susu. Sebab tu ayah anda bonda, tuan-tuan dan puan, jangan tak suka susu. Itu susu itu apa? Fitrah. Tapi itu bukanlah maksudnya susu apa? Nespresso ke, Dutch Lady ke, tak. Ini susu yang asal, susu kambing, susu lembu, itu susu daripada perut binatang, itu susu asal, susu tulen. Baik, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, maka didatangkan buruk. Buruk ni datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buruk ni dia lebih kecil daripada bagal, lebih besar daripada keldai, dongki, himar. Maka bila Nabi nak naik, keldai tadi dia menggulupok, dia tak nak, dia takut tengok Nabi SAW. Lalu Allah, malaikat Jibril kata, ya Muhammad, ya himar, wahai keldai, wahai keldai, buruk, wahai buruk, kamu tak malu ke? Ini makhluk paling mulia di sisi Allah SWT. Dia segan dia dengan Nabi SAW. Dikatakan bila dia kena tegur dengan Nabi, dengan malaikat Jibril tadi, sampai keluar peluh daripada buruk tadi, menunjukkan malunya dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari ni tengok pak lebay jalan depan pun boleh langgar pak lebay lagi. Bila pak lebay jalan boleh horn kuat-kuat lagi, meloncat pak lebay tu. Tak ada hormat betul. Tengok orang lebay pun dia boleh lepak kat tepi jalan. Minta maaf cakap, anak perempuan dengan lelaki boleh peluk lagi. Padahal sebelahnya orang pakai serban, duduk sebelah, dah tak ada. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Tidak akan berlaku kiamat, melainkan kamu akan lihat orang akan tak malu berzina di tepi-tepi masjid. Ini agak-agak ayahanda bonda dekat Kedah ni, Alok Start ni dah ada ke tak ada? Dia maknanya dia dah tak malu nak berkepit, nak berpeluk, bahkan dia cium depan orang ramai pun tak ada masalah. Allahu Akbar. Sebab tu ayahanda bonda, tuan-tuan dan perempuan, kita patut didik anak-anak kita supaya pelihara maruah, pelihara kehormatan, pelihara bila duduk depan orang, kena jaga adab, tata susila, peribadi pekerti mulia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik. Bila naik je dikatakan buruk tu, bila dia naik tu, buruk ni dia naikkan Nabi tu macam dalam riwayat mengatakan Nabi tu macam naik tilam. Makna tak adalah kalau kita naik kuda lah, kalau ada naik kuda. Itu apa nama Piramli punya cerita? Zam-zam. Al-Kazam. Itu kan kalau kita tengok yang tu, kalau tikar pandang terbang, bawalah aku ke pasir berdengung, Zam-zam Al-Kazam. Lepas tu kalau ada bukit, kan ada tak? Tapi ni saya nak cerita ni, ini kisah benar, bukan kisah dongeng, bukan khayalan. Buruk bila bawa Nabi SAW sekata, dia tak ada macam ni, tak ada macam ni, tak ada macam ni. Sehingga kan Nabi SAW kata apa? Apabila aku melalui sahil, tahu sahil?
Maknanya cerong-cerong bukit ataupun dekat lembah-lembah. Kan kalau lembah nanti mesti macam ni ke macam ni kan? Tidak. Nabi kata buruk itu dia memanjangkan tangannya, maknanya memanjang kakinya supaya tidak, maknanya berjalan. Bila sampai dekat bukit kan menjadi kan, ini buruk bukit. Nabi kata apa? Bila buruk itu sampai dekat bukit, seakan-akan bukit itu menunduk ke bawah. Bukit menunduk ke bawah, Nabi ke depan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih wa sahbih. Nabi SAW berjalan macam itu. Dan Nabi SAW kata apa? Perjalanan buruk itu seperti luas mata memandang. Macam mana luas mata memandang? Maknanya bila ayahanda bonda tengok depan, hujung sekali nampak? Hujung sekali. Boleh tak nampak yang belakang? Tak boleh. Makna bila pandang yang hujung sampai sana. Bila pandang yang hujung sampai sana, laju tak? Itu yang orang kata kelajuan cahaya tu. Kelajuan cahaya macam tu. Makna tengok je sampai sana. Tengok sampai sana. Tengok sampai sana. Subhanallah. Perjalanan yang lebih kurang 40 hari. 40 hari je. Nak datang, nak jalan. Maknanya perjalanan berterusan. Perjalanan berterusan daripada Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Berjalan 40 hari non-stop. Tiba-tiba hanya 2 jam saja. Allahu Akbar. Saya baru ni dekat KL saja. Ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang hidup, siapa yang pernah pergi Mekah pada zaman yang naik kapal laut tu? Berapa hari ya ayahanda? Daripada Mekah, daripada Malaysia nak pergi Mekah, berapa? Naik kapal laut tu 6 bulan kan? 6 bulan lebih kurang. 6 bulan pergi, 6 bulan balik. Setahun, ya salam, setahun. Hari ni berapa ayahanda benda? Allah, nikmatnya. Nikmatnya kita ada kapal terbang. Kapal terbang sekejap je. Ini kapal terbang ni pun sebab Nabi Muhammad lah. UFO tu, UFO pula, spaceship yang naik sebab Nabi Muhammad lah. Kalau tak ada manusia fikir. Tak ada manusia duk fikir nak naik ke langit. Sebab Nabi Muhammad SAW angkasawan dunia pertama. Nabi Muhammad SAW kalah angkasawan Malaysia. Pertama kita Datuk Syekh Muzaffar. Saya sebenarnya cuba cari dia. Kalau boleh dalam bulan nak dudukkan sama-sama, nak dengar kisah, suruh pelajar-pelajar dengar. Saya alhamdulillah yang benda saya ada 3 buah sekolah yang mana saya jaga sendiri. Saya selalu duduk dengan pelajar-pelajar. Budak-budak kecil, sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi kadang-kadang budak-budak ni dengar cerita Isra wal Mi'raj ni dia suka. Dia suka dengar. Dia kata, kita cakap lah, kenal tak Superman? Kenal tak Batman? Itu semua pembohong. Ini Nabi Muhammad, the best of the best. Tak ada siapa macam Nabi Muhammad SAW. Kita nak masukkan dalam hati mereka supaya Nabi Muhammad adalah number 1, first person, the best of the best. Yang terbaik manusia, Nabi Muhammad SAW. Itu ada anak kecil, saya tengok ada anak tepi tu yang baju hijau. Masya Allah. Yang pakai baju hijau putih. Masukkan Nabi Muhammad dalam hati. Nabi Muhammad adalah yang terbaik. Jadi Nabi Muhammad SAW bila berjalan, Rasulullah SAW berhenti dekat beberapa checkpoint. Checkpoint berhenti. Saya rasa mungkin ini saya punya sahabat ni, pelajar ni, dia kata apa? Ustaz, cerita Isra wal Mi'raj full. Tak habis. Tadi pun dekat Sultanah Bayau pun tak habis. Tapi insya-Allah kat sini saya akan cerita Isra. Habis Isra insya-Allah. Esok dekat mana? TNB. TNB kita cerita Mi'raj lah. Baik, Isra. Ketika mana Nabi SAW dalam perjalanan, Nabi berhenti dekat beberapa checkpoint. Checkpoint pertama, Nabi berhenti dekat tempat yang dinamakan dinamakan tempatnya Baitul Lahmin, iaitu tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa
Nabi Allah Isa dilahirkan dekat nama tempatnya Baitul Laham. Saya pernah tanya, ada yang mengatakan Baitul Laham tu Bethlehem. Itu dekat Palestin tu. Bethlehem. Jadi maka Baitul Laham tempat potong daging. Rumah potong daging, maknanya kalau kita kat pasar tu, itu tempat potong daging tu tempat lahirnya Nabi Allah Isa AS. Jadi apa kerja Nabi Muhammad berhenti situ? Tanya soalan. Apa kerja ayah dan bunda? Solat. Nabi Muhammad disuruh solat. Ada orang tanya, mana ada solat? Nabi Muhammad dapat solat dekat Mi'raj. Tak. Sebenarnya solat sudah ada. Nabi solat 2 rakaat pagi, 2 rakaat fajar, 2 rakaat malam. Itu macam syariat Nabi terdahulu. Nabi sebelumnya solat 2 rakaat pagi, 2 rakaat malam. Sebab tu Nabi SAW berkumpul dekat Masjidil Aqsa solat. Ada sebahagian pendapat mengatakan Nabi solat Isya. Solat Isya, solat bersama-sama dengan para anbiya alaihissalatu wassalam di Masjidil Aqsa dekat Palestin. Yang kita hari ni kita minta Allah Al-Aqsa, Al-Aqsa. Itu tempatnya. Baik. Ketika mana Nabi SAW solat, Rasulullah tak tanya, kenapa aku kena solat? Rasulullah solat dulu. Itu mengambil iktibar kepada kita, Nabi disuruh buat dulu baru tanya. Ini hari ni kita belum buat lagi. Kenapa ya baca Yasin malam Jumaat? Kenapa ya kena pergi ziarah kubur? Kenapa ya? Padahal itu semua adalah benda-benda yang yang mubah dan boleh datang menjadi sunat. Tapi benda itu taklah jatuh sampai haram, taklah jatuh sampai syirik, taklah jatuh sampai kapiak ke apa ke. Tiba-tiba hari ni orang yang tak sama dengan pendapat je terus hukum orang ni tak betul, orang ni sesat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana solat, Rasulullah tanya, "Ya Jibril, aina makan usalli?" Di mana tempat yang aku solat ni? Ini adalah tempatnya lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Baik. Nabi Muhammad terbang lagi. Maknanya ikut malaikat Jibril sebelah Nabi. Malaikat Jibril kan kepak. Nabi naik burak. Burak tu dekat peha burak dia ada sayap. Ada kepak. Burak. Jadi Rasulullah SAW berhenti satu lagi. Kat mana? Dekat Gunung Sinai. Tahu Gunung Sinai anak muda? Siapa yang pergi Mesir? Tahu lah. Iaitu pergunungan Sinai, tempatnya Nabi Allah Musa alaihissalam bercakap dengan Allah Subhanahu Taala, tapi tak boleh bercakap macam Nabi Muhammad bercakap. Tapi bukan bercakap pandang ya. Nabi Allah tak boleh dilihat dengan mata kasar. Allah tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan arah, tidak memerlukan jarak, sebab semuanya itu makhluk Allah. Adakah Allah memerlukan makhluk Allah untuk Allah bertongkat ataupun Allah duduk atasnya? Tak perlu. Sebab itu semua makhluk Allah Subhanahu taala. Baik. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat di di Gunung Sinai, lalu Rasulullah tanya, "Ya Jibril, aina makan usalli?" Di mana tempat aku solat ni? Lalu malaikat Jibril kata, itulah tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mana untuk mendapat wahyu, iaitu apa yang nama? Taurat ke Injil? Injil. Nabi Isa sebenarnya dia dah baca kitab Taurat, tapi belum dapat Injil. Nanti bila dah masa dipanggil dekat Sinai itu, baru Nabi Musa dapat Injil. Itu yang Nabi Musa berpuasa 40 hari. 40 hari Nabi Isa berpuasa 40 hari baru dapat Injil. Taurat sudah, Injil dapat di situ, barulah Nabi Isa bawa Injil. Bila pulang jumpa dengan kaumnya, bawa Injil. Baik. Yang ketiga kat mana ayah anda benda? Yang ketiga, Nabi Muhammad berhenti di satu bumi yang suci. Apakah bumi tersebut? Itulah ya Taibah, ya Taibah,
ya dawal ayana ishtaqna lik wal hawa nadana wal hawa nadana. Taibah, Yathrib, bumi Nabi berhijrah. Tengok, Allah bukakan satu-satu. Nabi tengok supaya memanjakan Nabi. Kan Nabi tengah sedih, kan Nabi tengah duka cita. Nak gembirakan mestilah bagi yang seronok. Macam budak-budak, kalau dia tengah nangis, macam mana nak seronokkan dia? Jap nanti abah bawa pergi Kuala Lumpur. Maknanya contohnya lah, tapi bukan Kuala Lumpur itu apa nama? Ada Aquaria. Ni anak di belakang dah pergi Aquaria. Ada satu tempat dalam KLCC tu. Ada apa ni, ikan-ikan besar-besar semua. Ikan paus pun ada dalam tu. Ada. Dia tapi dekat dalam bangunan. Dia nama Aquaria. Ini mustahil ke tak mustahil? Logik ke tak logik? Logik. Isra wal Mi'raj, logik tak logik? Tak logik. Kamu ni duduk zaman apa? Duduk zaman batu apa? Kalau cerita pasal Isra wal Mi'raj tak logik. Tapi Aquaria, laut ada dalam bangunan KLCC, percaya ke tak? Percaya. Memang kamu tu orang hidup tamadun Mesopotamia. Tamadun kerajaan Kedah tua. Zaman dulu lagi. Kalau ada yang saya tak percaya, maknanya kesianlah dia. Baik. Jadi akhirnya Nabi Muhammad SAW sampai ke Masjidil Aqsa di Palestin. Sikit lagi ayahanda bunda. Saya tambah sikit je. Masa kecederaan. Boleh ke? Baik. Ketika mana Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi disambut oleh semua para anbiya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Muhammad bin Abdullah. Di dalam Zabur ada tulis nama Muhammad. Di dalam Injil ada tulis nama Nabi Muhammad. Di dalam Zabur, ada dalam Taurat ada tulis nama Nabi Muhammad. Maknanya Nabi Musa tahu Nabi Muhammad, Nabi Isa tahu, tapi pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Inilah pertemuan kali pertama mereka semua menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Dalam riwayat mengatakan Nabi Muhammad bila lalu, ni yang dikatakan dalam kubur para anbiya hidup. Nabi Muhammad lalu, tiba-tiba Nabi Muhammad nampak Nabi Musa. Dia kata apa? Musa salam alaih. Aku beri salam kepada Nabi Musa, sebab aku lihat Nabi Musa sedang solat di kuburnya. Nabi Musa sedang solat di kubur. Dalam riwayat kata salam, dalam riwayat lain kata Nabi Muhammad lihat Nabi Musa tengah solat. Jadi Nabi Musa tengah solat, Nabi Muhammad kata, oh, Nabi Musa tengah solat. Malaikat Jibril kata tu Musa tengah solat. Musa yusalli ala qabri. Nabi Musa solat pada kuburnya. Jadi Rasulullah jalan terus sampai je dekat Masjid Al-Aqsa. Nabi Musa ada dekat situ. Ada yang kata, ingat Nabi Musa ni boleh loncat-loncat ke? Ini kalau kita faham, ini kuasa Allah, jangan kamu pertikaikanlah. Kalau Allah punya kuasa, apa saja boleh jadi. Jangan pertikaikan kuasa Allah SWT. Baik, saya tanya pada diri kita semua, ayahanda bonda, 30 tahun yang dulu, 40 tahun yang dulu, kita macam ni ke? Tak, baby. Tiba-tiba hari ni dah besar, dah tua, dah kahwin. Logik tak logik? Ini semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu baby kecil ataupun baby yang dalam perut ibu tu kan kecil, tapi bila keluar besar baby. Itu logik tak logik? Jadi macam mana boleh fikir logik tak logik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita beriman kepada Allah yang zahir dengan yang gaib. Ketika mana Nabi SAW sampai ke Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad menjadi imam kepada seluruh para anbiya. Tapi Nabi lain, tu Muhammad, tu Muhammad, tu Muhammad, Muhammad. Semua kata, tu Muhammad, Muhammad. Itu Nabi Muhammad akhir zaman. Itu Nabi Muhammad penyelamat umat. Nabi bila sampai Nabi Muhammad dah sampai, Nabi Muhammad tawaduk.
Nabi Muhammad tak nak jadi imam. Malaikat Jibril kata, ya Muhammad, ilal amam, ilal amam. Semua orang tengok Nabi Muhammad, bukakan apa? Bukakan jalan untuk Nabi Muhammad ke depan sampai Nabi Muhammad menjadi imam. Dan Nabi Muhammad sudah menjadi imam, dan akhirlah lepas habis solat menjadi imam, Nabi Muhammad habis, Nabi Muhammad bersalaman dengan seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, seluruh para rasul, salam. Lepas tu Nabi Muhammad SAW sampai ke Sakhar. Ayahanda bonda tengok tak kalau Masjidil Aqsa yang hari ni gambar, ada masjid yang bulat tu, itu sebenarnya tempat lift roh-roh. Semua roh-roh akan naik daripada bumi, naik ke langit. Sebab disebutkan oleh ulama, bila orang itu nak meninggal dunia, tapi saya ambil nukil daripada ulama lah, saya pun tak tahu, kita belum meninggal dunia lagi. Dikatakan roh kita semua akan ternampak lift yang naik, yang Nabi naik tu. Maknanya Mas'ad tu kat mana? Dekat Masjidil Aqsa. Dekat Masjidil Aqsa tu Nabi SAW naik ke langit 7, lapisan langit sampai ke atas. Barulah peristiwa Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala peliharakan peristiwa Isra wal Mi'raj macam mana Allah pelihara surah Al-Isra di dalam Al-Quran. Allah pelihara. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, sebagaimana kau berikan kekuatan keimanan kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kami kekuatan keimanan keislaman kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana kau pelihara agama Islam dengan sebaik-baiknya, kami mohon kepadamu ya Allah, kami ingin memelihara agama Islam tersebut ya Allah. Kami ingin menjaga agama Islam tersebut ya Allah. Kami mohon anak-anak kami, pemimpin-pemimpin kami, cucu cicit kami, zuriat kami yang akan datang, pasangan kami, semoga menjaga agama ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan agama Islam akan terpahat di bumi Malaysia ini ya Allah, akan berada di dalam hati seluruh orang yang beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Islam ini masuk ke dalam setiap rumah-rumah yang berada di kawasan Al-Usta ini ya Allah. Mudah-mudahan non-Muslim memeluk agama Islam ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkanlah di dalam hati non-Muslim, hati orang kafir ini, kapiak ini ya Allah, moga-moga dia segan dengan agamamu ya Allah, takut untuk bercakap tentang agamamu ya Allah, takut mempersoalkan tentang agamamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Yang kami lebih bimbang ya Allah, ada orang yang sudah beriman denganmu, mengaku ia orang Islam, tetapi dia ragu-ragu dengan hukummu, dia ragu-ragu dengan agamamu, dia ragu-ragu dengan apa yang telah engkau berikan kepada kekasihmu. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak akan kuat orang kafir, tidak akan kuat daripada Islam, melainkan apabila orang Islam sesama orang Islam bergaduh di antara satu sama lain ya Allah. Oleh itu kami mohon kepadamu ya Allah, kuatkanlah hubungan di antara umat Islam ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah ahli jawatan kuasa masjid ini, peliharalah seluruh orang yang membangunkan masjid ini, peliharalah imam-imamnya, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid ini. Ya Allah, peliharalah masjid ini sebagaimana tersergam indah di kawasan Al-Usta ini, di kawasan Al-Usta ini ya Allah, agar kau tersergamkanlah iman umat Islam di sini ya Allah. Kuatkanlah hati orang Islam agar membangunkan Islam ya Allah, agar bersama-sama dengan Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lebih mengetahui apa yang akan datang pada kami ya Allah. Mudah-mudahan yang datang pada kami yang lebih baik di sisimu ya Allah. Datangkanlah kami pemimpin-pemimpin yang terbaik di sisimu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, terima kasih banyak-banyak atas kesudian perkongsian. Saya difahamkan, kena maklumkan kepada semua yang hadir, di sini Penitengku Penit Syihabuddin ni beliau ada sekolah
yang beliau nak bangunkan dekat Aceh. Jadi beliau ada minta sedikit sumbangan, dan saya pula bercakap dengan penganjur, kalau sekiranya ada sedikit sumbangan tersebut, boleh tak saya juga ambil sedikit untuk dana sekolah saya yang berada di Kuala Lumpur. Jadi sesiapa ayahanda bonda nak bagi sumbangan, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibukakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wabillahi taufik wal hidayah. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya lemah ini. Minta maaf sekali lagi kalau sekiranya saya kurang adab bila bercakap dengan orang tua di sini. Hadza wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.